Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan ahli-ahli fighter-fighter, leader-leader Vista Manhaj. Hari ini alhamdulillah kita bersiaran secara langsung jam 3 petang di Zoom ni, di link Zoom yang dimiliki oleh pihak syarikat, dan hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa, tetamu khas kita, iaitu Puan Aida binti Datuk Hashim. Jadi Puan Aida binti Datuk Hashim merupakan Ketua Pegawai Keuangan atau Chief Financial Officer Vista Manhaj Sedia Berhad, yang juga merupakan kita punya salah seorang daripada co-founder kita, selain daripada CEO, suami beliau sendiri, Saudara Khalil Jeffrey bin Fazin. Kita juga seorang lagi adalah Puan Aida sendiri sebagai co-founder. Dan Puan Aida bertanggungjawab terutama sekali di dalam menghasilkan semua produk-produk Vista Manhaj. Itu keistimewaan dia. Sebab walaupun Puan Aida bukan kelulusan dalam bidang penyelidikan produk, tetapi beliau sangat mencintai penghasilan produk. Jadi saya kenal beliau lebih daripada 10 tahun, dan apa yang saya tahu bahawa setiap produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang dia buat, formulasinya hasil daripada research dan dibantu secara sungguh-sungguh daripada tim R&D di HR Manufacturing. Dan produk-produk kebanyakan, hampir semualah produk yang dihasilkan adalah bermula daripada timbulnya masalah-masalah kesihatan di dalam keluarga. Maknanya nak membantu menyelesaikan masalah kesihatan dalam keluarga pada awalnya, sampailah akhirnya dapat kita pasarkan produk-produk ini hasil daripada formula yang telah terbukti berkesan. Itu yang powerfulnya. Untuk makluman semua yang belum mengenali saya percaya ramai rakan-rakan kita daripada seluruh negara, ya, daripada Perak, daripada Kelantan, daripada Johor, merata-rata seluruh negara yang menyertai kelas kita pada petang ini. Selamat datang, ya. Bagi yang belum mengenali saya, nama saya Amrus Suhairi bin Abdul Majid, atau lebih dikenali sebagai Sifu Negara Aman, dan saya bersama dengan kumpulan HR sejak tahun 2009. Bermakna dah lebih 11 tahun saya berada bersama dengan kumpulan HR. Bersama Vista Manhaj, saya bersama tim join pada 1 hari bulan November tahun 2019. Dan alhamdulillah dah setahun lebih, hampir 2 tahun dalam bekerja dalam keadaan PKP dan PKP lockdown, macam-macam PKP yang terjadi. Namun begitu, saya baru-baru ni saya kira bonus saya ni Puan Aida, sejak saya join 1 bulan 11, saya telah kumpulkan bonus 6 angka. Bonus terkumpul saya dah 6 angka. Jadi ini merupakan satu macam tak percaya betul kan Vista ni boleh bayar sampai 6 angka dah pendapatan yang saya perolehi. Jadi ini merupakan satu bukti yang jelas bahawa bukan sekadar produk kita power, tetapi plan pemasaran kita powerful, sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, hari ini saya bagi satu tajuk yang khusus. Saya percaya sebelum ini Puan Aida telah pun mengendalikan kelas panjang, dekat 2 jam lebih, ya, bercakap tentang semua produk. Tapi hari ini kita tidak mahu bercakap tentang semua produk. Kita nak memberikan satu produk yang maha penting, produk yang sangat penting pada saya, dalam mana kita menggunakan produk-produk Vista ni, semuanya memberikan kesan yang positif, yang sangat powerful, tetapi
Yang paling mustahak sekali adalah kalau kita nak jaga kesihatan tetapi kita tak mau berhenti ambil gula dan sebarang benda yang berkaitan dengan gula, maka selagi itulah penyakit kita tidak boleh di-reverse. Kita tidak boleh merawat masalah kesihatan kita sekiranya kita tak nak berhenti gula ataupun kita tak nak berhenti benda-benda yang berkaitan dengan gula. Ini benda yang sangat mustahak dengan sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak, ini antara kitab saya. Boleh nampak kitab saya. Gula adalah racun. Yang ditulis oleh Dr. Norman Muhammad Norawi. Boleh nampak? Buku ini dah ada dengan saya dah beberapa tahun dah. Buku ini saya gunakan untuk membuat bukti kepada semua orang-orang yang saya jumpa bahawa gula tu adalah racun. Kalau saya bercakap, orang tak percaya. Sebab saya bukan ada pendidikan dalam bidang perubatan dan pemakanan kesihatan. Tetapi buku ini membantu sangat. Dan bila saya baca buku ini, rupa-rupanya gula adalah punca segala penyakit. Kalau orang ada kanser, kalau orang kata dia kanser tak boleh disembuhkan, sebenarnya kanser boleh disembuhkan. Syarat kena pantang gula. Kenapa? Gula adalah makanan kegemaran sel kanser. Dan mengikut buku ini juga, dia declare semua penyakit, kancing manis, darah tinggi, sakit jantung, kanser, gout dan sebagainya dapat dirawat seandainya kita pantang gula. Tapi nak pantang gula bukan satu benda yang senang. Sebab gula ni apabila dia diproses, dia menggunakan sulfur dioxide, satu bahan untuk tukar jadi pemutih. Dalam gula ni dia ada satu bahan perangsang yang bila kita ambil gula, kita feel good, kita rasa seronok. Budak-budak kita bagi gula-gula, dia rasa suka, dia rasa seronok. Kita stres, kita makan kek. Kan? Ramai orang suka makan kek, cheesecake lah, apa kek, macam-macam kek. Makan kek pun jadi happy. Kan? Jadi sebab itu gula ni dia perangsang kegembiraan yang menyebabkan jadi ketagih. Bila kita ambil lebih, maka kita akan memberikan kesihatan, keadaan kesihatan kita akan jadi mudarat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak buang gula ni, dia perlu lupakan gula, kena tahan, berhenti ambil gula selama sekurang-kurangnya 100 hari. Kena lupakan kepada gula. Tapi mana boleh, ramai orang tak boleh. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya ada satu bahan yang bertindak sebagai terapi untuk kita lupakan gula. Bahan yang manis seperti gula tetapi kesannya tak mudarat. Dia tidak ada karbohidrat, dia tak ada, dia semua dia kosong, tapi dia ada beberapa kelebihan yang dia akan dikupas oleh Puan Aida. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu sebagai pembukaannya. Jadi Puan Aida, are you ready? Dah sedia Puan Aida? Kena buka mikrofon Puan Aida secara, sebab saya dah off semua. Buka mikrofon tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mana Puan Aida? Okey, cantik. Dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong patuh kepada disiplin dalam kelas. Jangan berbual, jangan bercakap. Terutama sekali tolong off anda punya mikrofon, mic anda, dan pastikan video anda punya kamera anda on, ya. Sebab ini antara perkara penting yang akan kita masukkan anda untuk calon-calon cabutan bertuah pada hari ini. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan tetamu khas kita iaitu Puan Aida binti Datuk Hashim, CFO Vista Amal Hasaniyah Berhad. Dipersilakan Puan Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang semua. First of all, terima kasih kepada Cik Amrus ya atas jemputan untuk kelas kita hari ini. Jadi saya pun dah kemudian saya ucapkan selamat datang, salam sejahtera semua. Semoga sihat-sihat semua hari ini. Macam mana sihat ya? Kalau sihat kata yes. Sihat semua ya? Okey, alhamdulillah. So Cik Amrus ada minta hari ini saya tentangkan kisah tentang Stevista. Okey, so
I think almost one puasa tahun lepas. Betul kan Cik Amos kan? Ya, betul. Okey, jadi Stevista ni antara produk yang saya rasa musim sekarang ni sangat bagus kita nak highlight kan Stevista ni. Sebab di mana produk ni sekarang ni satunya untuk menjaga kesihatan memang dia sangat bagus untuk reducekan sugar level kita dan sebagainya sebagai pengganti gula. Kemudian kalau kita tengok dari segi kelebihan dia pun banyak. Terutamanya dari segi mental, untuk stres. Kita tengok kan sekarang ni isu-isu semasa kan, banyak bercerita tentang depression, stres ya, tentang masalah kehidupan sekarang ni dengan COVID-nya, dengan MCO, PKP-nya sekarang ni, banyak ceritanya tentang stres. So ini adalah masa kita sharing pada mereka di luar sana betapa pentingnya kita menjaga kesihatan minda kita, mental kita, dan secara orang kata yang bagusnya lagi Stevista ni sebab dia juga membantu untuk kita menjaga diri menghalang ataupun mencegah daripada COVID. Itu bagus sebab produk ni dia juga related dengan untuk respiratory system. So dia memang orang kata sangat sesuai lah produk ni sekarang ni untuk kita share pada semua lah. Okey, jadi kalau kita tengok Stevista ni adalah stevia. Sebenarnya base dia adalah stevia, tetapi dia sangat berbeza dengan stevia yang berada di market. Sebab apa? Sebab kandungan yang kita tambahkan dalam stevia tu sendiri. Kan? Okey, kalau tengok bahan-bahan dia ialah Melissa officinalis leaves, ada aquamin, ada multi premix vitamin B dan juga stevia. Betul kan? Jadi bahan tu pun memang dah cukup powerful untuk satu produk yang kita kata dalam botol kecil. You nampak macam simple tapi sebenarnya bahan itu sangat powerful, sangat bagus digunakan. Nampak betul kecil je. Nampak macam relax-relax je. Tapi dia punya benefit sangat banyak. Jadi untuk stevia ni kalau kita tengok, saya nak cerita tentang bahan utama dia, stevia itu sendiri dan juga Melissa officinalis leaves. Okey, kalau kita tengok stevia ni memang fungsi dia untuk gula sebagai gula pengganti gula. Di mana ia tak ada kalori, dia memberikan rasa manis. So kalau pada mereka yang nak minum manis, yang nak makan perlukan rasa manis, boleh gunakan stevia. Okey. Dan seterusnya Stevista ni pula bila kita masukkan dalam kita tambah dalam masakan minuman, dia tidak merubah rasa produk ataupun masakan kita ataupun minuman kita, dia tak akan merubah rasa, cuma dia memberi rasa tu lebih manis, tu saja. Okey. Daun Melissa ni kalau kita tengok dia punya kajian dah lebih 2000 tahun. Lebih 2000 tahun tau di luar, di negara luar. Dan kita tengok banyak universiti, medical university, even kajian-kajian saintifik, kajian-kajian dokters menyatakan bahawa daun Melissa ni ataupun kita kenali juga sebagai lemon balm, dia memang ada kajian yang banyak banyak dilakukan oleh saintis juga doktor-doktor ni menyatakan bahawa daun lemon balm ni kesan dia sangat banyak. Benefit dia sangat banyak sehingga dia dikategorikan sebagai salah satu daun yang nootropic. Tahu tak nootropic tu apa? Okay, nootropic ni maksud dia dia mempunyai kesan dalam perubatan untuk minda. Dah ada claim daripada negara yang memperkenalkan daun Melissa ni. Sebab tu ada antara company-company luar yang menggunakan essential oil. Sekejap ya. Saya nak vibrate pun. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat situ, dia punya kesan dia tu memang kita kategorikan sebagai nootropic dan dilabelkan sebagai nootropic yang mana sangat berkesan pada minda. Kalau you tengok produk-produk kat luar kan, dia cakap je bagus untuk minda, this is good
brain booster lah. Tapi daun melisa ni dapat title nootropic, which is this is orang kata kategori memang di-establish, di-recognize oleh semua badan-badan yang perubatan. Okay? Jadi daun melisa ni sebenarnya zaman sejak tahun 2000 dulu, 2000 dalam kajian dalam yang untuk orang yang ada masalah suka tidur, okey, sangat bagus. Dan yang sekarang ni yang saya nak sentuh ni adalah penyakit depression. Okey, zaman sekarang ni kita tengok kan yang terbaru ni banyak kes bunuh diri. Ini adalah kisah sekarang ni. Situasi semasa ni. Sebenarnya dia membantu kita berfikir dengan lebih cekap. Efisiensi dia tu lebih cekap. Maksudnya bila kita stres, brain kita ni dia boleh control dia punya level of stress tu. Okay, so macam contoh sekarang ni parents kat rumah yang ada masalah anak-anak yang kena PDPR, macam saya sendiri anak-anak saya ada kelas PDPR. So diorang kat rumah ni situasi dia tak sama dengan sekolah. Sebenarnya bukan saya nak kata contoh sekarang ni saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan kat depan ni, saya sendiri pun sebenarnya tak puas. Saya rasa macam orang kata apa, one way communication kan, sebab kita semua dalam video sekarang ni. Tapi because of kita ada saya dah amalkan Melissa, kita dah biasa, kita boleh mudah adapt, mudah menyesuaikan situation dalam keadaan semasa. Sama juga dengan anak-anak di rumah, ibu bapa kat rumah. Sebenarnya jika minda kita ni tenang, dia berfungsi dengan baik, kita mudah nak menyesuaikan diri dalam mana-mana situasi baru. Macam sekarang musim PKP ni adalah situasi yang orang kata baru dan kita cuma kena cuba sustain dan maintain untuk menyesuaikan diri. Ini semua melibatkan emosi, melibatkan kepantasan dan kecekapan minda kita bekerja. Okay? So salah satulah. Jadi kalau tanya saya sekarang ni, adakah Melissa ni membantu pada musim COVID ni? Dia sangat membantu untuk parents, untuk ibu bapa, untuk anak-anak di rumah. Jadi kalau boleh kita share banyak-banyak tentang daun Melissa ni, okay? Jadi daun Melissa ni dia ada banyak bahan-bahan dia, kelebihan dia lain. Salah satunya lagi macam ada flavonoid. Flavonoid ni apa? Flavonoid ni untuk melindungi kita punya otak. Lepas tu dia ada fungsi untuk membantu mencegah radikal bebas untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh badan. Ini pun bagus untuk tubuh badan. So sebenarnya kalau tengok dia punya fungsi dia flavonoid, dia bagus untuk kesihatan juga. So dekat rumah bila minda kita sihat, badan kita sihat dan of course kita akan rasa lebih selesa Okey. Seterusnya dia ada luteolin. Luteolin apa? Luteolin ni dia salah satu lagi bahan untuk minda juga, untuk minda. Dia untuk di mana kalau kita tengok dia mengatur kita punya syarat ataupun syarat ataupun orang kata dia punya syarat ataupun dia punya vibration dia lah. Dia punya vibration tu untuk sampai ke setiap neuron otak kita tu dengan lebih lancar. Tu luteolin dia bantu dia. So dalam Melissa ni pun ada juga luteolin. Okay? So bahan-bahan ini sebenarnya adalah orang kata memang perfect untuk kita punya brain. Okay, kemudian dia ada tannin. Tannin ni untuk dia membantu untuk mengurangkan membantu mengurangkan pembekuan darah. So jadi kita punya darah pun boleh berjalan dengan lancar. Di mana dalam darah kita ni dia bawa oksigen, bekalan oksigen. Bekalan oksigen ni untuk seluruh tubuh badan, termasuklah untuk minda, untuk brain. Jadi perjalanan darah tu cantik, oksigen sampai dengan cantik, brain kita boleh berfungsi dengan cantik. Okay? So
Kalau kita tengok kalau kita tengok daun melisa ni banyak sangat dia punya benefit lagi. Dia menyentuh daripada minda sampailah daripada mencegah radikal bebas, untuk stress management, untuk mood booster. Maksudnya kalau kata contoh, kita rasa hari ni tak seronok, hari ni kita rasa nak marah, kita rasa nak sedih, kita ambil saja Stevista ni, titik dalam air ataupun boleh terus titik dalam mulut untuk kita jaga minda kita dengan baik, untuk mood enhancer, untuk kita punya mood yang baik. Okay. Kemudian dia ada juga satu lagi, bila kita, setengah orang dia stres sebab dia tak boleh nak tidur. Sebab apa tak nak tidur? Sebab fikir banyak. Dia juga membantu untuk kita tidur lena. Okey, dalam kehidupan kita, kita kena pastikan yang kita mempunyai tidur yang cukup, 6 ke 7 jam. Okey, time masa yang paling bagus untuk tidur dalam pukul 9.30 ke 10.30 dah paling bagus untuk tidur. Kalau boleh bangun awal untuk kita buat amal ibadat sikit, untuk kita bekerja dengan lebih, orang kata kita boleh buat produktiviti kita lebih awal, lebih bagus. Jadi untuk tidur awal ni kadang-kadang ramai orang ada masalah. Saya sendiri pun ada masalah. Kadang-kadang saya nak tidur awal, badan terlalu letih, fikir banyak, kerja pun banyak, susah nak tidur. Jadi sebaik-baiknya kita jangan stay up sampai tengah malam. Setengah orang dia nak kerja, nak buat kerja, dia suka tidur lewat. Dia make sure anak dia tidur, lepas tu nanti dia berjaga sampai pukul 12, pukul 1 malam untuk buat kerja. Kita tukar. Macam mana nak tukar? Tidur awal, bangun awal, masa kita boleh bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, buat kerja masa tu, masa anak kita masih tidur. Lepas tu kita buat kerja, uruskan kerja apa yang patut. Jadi kita tukar daripada kita stay up lambat, kita bangun awal. Itu salah satu cara yang kita nak jaga kita punya minda dan juga badan, kesihatan badan kita. Tidur awal ni adalah sangat bagus. So pukul 10.30, kalau saya 10.30, 11, sekarang pun saya cuba tukar amalan saya. 10.30 saya dah tidur awal sekarang ni. Dulu mungkin pukul 1, pukul 2, which is sebelum ni kita tak ada, orang kata pandemik ni tidak ada, so kita boleh arrange time masa lah. Tapi untuk sekarang ni saya prefer tidur awal. 10.30 saya dah tidur. So saya akan jaga dalam pukul 4.30, pukul 5. So buat apa yang patut dulu, kemudian kita sambung kerja. Itu ada yang terbaik. Ni saya cerita ni sebenarnya hari ni saya share ni macam mana kita nak jaga stress level, macam mana kita nak jaga minda kita, macam mana kita nak make sure brain kita ni function dalam keadaan yang optimum. Dia punya capacity kita jaga. Okay. Seterusnya apa lagi? Apa lagi saya buat selalunya every morning? Saya sharing apa saya kerja hari selalu kan, every day. Every morning saya akan bangun pagi, so rumah saya sebelah Bendang, depan Bendang. So pukul 5, 5.30 pukul habis je subuh, saya akan bangun, saya akan keluar. Keluar tu saya akan pijak di tanah. Ada dapat ayam bone sikit kat tapak kaki, jalan kaki ayam. Actually it's good tau, sebenarnya bagus. Dalam pada masa yang sama, saya akan make sure saya minum 1 gelas air, letak Stevista dan juga perahan lemon. Itu adalah tambahan yang you boleh buat. Yang tu sangat bagus every morning. Kita make sure kita punya badan ada air suam masuk ke dalam sistem badan kita untuk cleansingkan dulu. So Stevista ni sangat bagus. Sebab dia ada apa? Ada bahan yang membebaskan radikal bebas. So kita guna morning, kita minum dulu untuk freekan radikal bebas daripada dalam badan kita. Okay? Apa lagi? Untuk memories, untuk bolster memories, maksudnya untuk orang kata menguatkan minda pun bagus untuk kita punya brain. Okay. Satu lagi saya bagi tips, kalau boleh every morning, kalau macam every morning, paling bagus masa kita minum tu, lepas kita minum, boleh tak kita buat satu teknik exercise yang which is actually dia direkomendkan oleh certain doctors tau, untuk kita cleansingkan kita punya respiratory system, which is kita buat dengung. Tahu tak dengung? Faham tak dengung? Dengung ni actually every morning bagus tau buat tau. So you tutup telinga macam ni. Tutup telinga. Saya lupa nak ni. Okay, saya vibrate phone dulu. Okay, cara dia, kita dengung ya. Dengung sini. Kita tutup telinga. Okay. Kalau you tutup telinga,
Okay, lepas tu you cuba dengung. You boleh practice. Okay, satu lagi, you cuba dengung satu lagi tapi tutup you punya nozzle macam ni. You boleh rasa vibration. You cuba sekarang, boleh rasa vibration. You boleh rasa vibration over sini dengan you punya sini. Actually it's good. Tapi buat lepas minum dia rasa dia punya sampai ke bawah ni. Untuk respiratory pun sangat bagus. Itu salah satu cara exercise yang ada few doctors yang ajar dan juga my father dan juga saya memang buat every morning. Kalau orang yang ada masalah nostril, ada masalah memories, dia actually good for your brain. Vibration, kita guna vibration. Sebab kita dalam sistem badan kita tak boleh nak exercise macam kita exercise kat luar untuk muscle, dia tak sama. Tapi cara dia adalah vibration. Vibration is actually is good. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dalam Islam ni mengaji Quran, kalau dalam agama lain ada yang diorang orang panggil apa tu? Dia ada sebut dia punya doa-doa mereka lah, dan dia actually itu adalah exercise tau. Untuk Chinese ada juga macam tu kan, dia ada exercise dia. Actually kita kalau orang Melayu kita mengaji solat, kita mengaji, kita ada dengung, dia berdengung tu actually is vibration. Okay, kita buat macam ni, tutup muka dan kalau boleh tutup telinga sini, tutup. Buat dalam 5 ke 10 minit macam tu, you boleh rasa dia punya vibration. You cuba nanti besok pagi, cuba nanti you beritahu apa yang you rasa. Okay? Boleh try. Telinga tutup sini, you punya anak telinga kan, tutup sini. Okay, then you tutup mata. Then dekat sini you press lebih sikit. Kat sini you press lebih sikit. Okay. Macam ni. Badan straight. Kalau boleh, masa buat tu you duduk bersila lah. You duduk bersila, silang kaki, bersila. Then you buat macam ni. You can feel the vibration and it actually is good. Okay? Okay. Next, tentang okay. Kalau kita tengok daun melisa ni, dia ada banyak lagi function. Function dia antaranya dia antiviral. Tahu tak antiviral? Antiviral ni antivirus. Antivirus. Sebab tu saya cakap sekarang ni dalam masa COVID ni, kita cuba amalkan dan jangan tinggal. Dia ada antivirus, bersifat antivirus. Dia boleh melawan penyakit. Sebab tu kalau contoh orang ada flu, ada batuk, dia bagus kita amalkan sekali. Cara nak guna dia boleh buat macam ni. Saya bagi tips. You ambil 2 ke 3 drops Stevista, letak dalam sudu dan you perahkan sedikit lemon. You boleh minum. Atau yang satu lagi, ini tips yang lebih bagus. Kalau nak minum Stevista, untuk orang cakap healing yang pantas, untuk masalah sesama, batuk, dan juga untuk masalah orang kata sakit kerongkong dan sebagainya, letak cengkeh. Tahu tak bunga cengkeh? Bunga cengkeh tu you letak dalam kalau saya suka letak 3 sebab saya suka rasa strong dia. Letak cengkeh dalam 1 cawan air panas. Kacau dulu bagi dia kembang sikit. Letak lemon, titik Stevista 3 titik. Malam ni cuba buat. Morning cuba buat. Actually dia sangat bagus. Ya, cuba buat, boleh rasa dia punya beza dia tu. Kalau macam saya suka letak ekstra daun pudina. Kalau saya lah, saya suka letak ekstra daun pudina untuk mint dia tu. Mint tu actually dia bagi cooling sensation dekat you punya throat. So kalau you ada bahan tambahan di rumah boleh tambah. Okay? So boleh saya bagi lagi, sekali lagi saya share
bunga cengkeh, daun pudina, stevista 3 titik dan lemon. You kacau-kacau, you minum. You boleh rasa dia punya beza dia tu. Nanti dapat you share dengan saya macam mana rasa dia. Okay? So actually it's good. So kan kita dalam dengan stevista ni, you tak perlu terlalu rigid, tak perlu terlalu fikir makan macam tu saja. Kita boleh buat pelbagai-pelbagai. Kalau untuk menu makan di rumah, apa yang saya buat dengan stevista? Saya suka makan salad. Salad ni macam-macam. Kalau you nak buat kerabu pun boleh. Buat kerabu, tak ada masalah. Titik je stevista. Kadang-kadang anak kita susah nak makan kan. Suka makan sugar, manis-manis. You boleh replace dengan stevista. Kalau saya buat salad, saya suka buat macam ni. Resipi dia simple saja. Olive oil 1 sudu. Lepas tu saya letak stevista. Saya letak black pepper. Lada hitam. So you kacau, you tuang atas salad. Pun sedap, pun bagus. Boleh cuba nanti. Apa ramuan dia? Letak olive oil. Boleh guna extra virgin olive oil ataupun boleh guna VCO. Okay. Letak black pepper, stevista, letak 2 titik ataupun 3 titik terpulang. Kemudian boleh letak garam bukit sikit. You aduk, you boleh kacau, you boleh letak dekat dalam salad ataupun boleh makan dengan telur rebus. Pun bagus. Ini salah antara menu yang kat rumah yang saya selalu buat lah. Saya rasa mungkin lepas ni saya boleh share kot Cik Amrus kan. Lepas ni saya boleh share kot resipi-resipi dengan stevista ni. A healthy menu. So bila kita makan, kita actually menjaga kita punya minda, kita menjaga sistem respiratory kita. Kan? Kita juga memastikan badan kita ada antibody sebab dia ada antiviral ataupun antivirus punya faktor dalam daun ni sendiri. Okay. So, saya share sikit kenapa stevista ni sangat personal untuk saya sebab macam saya punya anak nama Aisyah kan, Aisyah Damia, anak saya sulung tu yang saya rasa kalau yang dah pernah jumpa, dah pernah kenal, dah pernah tahu cerita dia, Aisyah ni dia ada masalah tik kan. Sebelum ni dia memang amalkan bimain tapi tambahan juga dia menggunakan stevista. Stevista ni satu kesan dia cepat, pantas. Macam bimain ni you kena amalkan. Dia dalam masa 3 ke 7 hari you nampak beza kesan dia. Tapi stevista ni anak saya kalau ada masalah, contoh dia moody, dia mood swing, especially orang-orang perempuan ni kadang-kadang masa musim-musim datang bulan ni dia ada mood swing kan. You boleh amalkan stevista. Cara dia adalah titikkan pada lidah ataupun boleh bancuh dengan air ataupun boleh buat ditambahkan dalam makanan, tak ada masalah. So actually it helps anak saya sendiri, Aisyah, untuk dia punya mood swing sebab anak saya ni dia memang ada ADHD. ADHD ni salah satu orang kata emotional punya masalah lah. Dia suka mood swing, lepas tu dia susah nak fokus. Susah nak fokus ni maksud dia dia buat satu kerja tu dia tak boleh buat lama. Kalau dia buat lama dia cepat nak marah, dia cepat hilang fokus, dia cepat rasa bosan, tak boleh. So actually it helps untuk anak-anak kat rumah yang mana sekarang ni semuanya belajar di rumah. Boleh membantu. Kalau kita tengok sekarang ni musim-musim PDPR, this is actually pengalaman sendiri tau. Anak saya sendiri pun kalau musim, walaupun di PDPR sebenarnya kalau dia tak sama tau dengan persekolahan dekat luar. Persekolahan ni kita dekat anak-anak kat luar ni dia ada berkawan, dia ada masa rehat, ada masa enjoy dia, ada masa study dia. So dia ada orang kata ada time frame dia. Belajar 30 minit, 40 minit, rehat sekejap. Lepas tu belajar lagi dan dia ada time rehat, dia ada kawan-kawan dia boleh interact, dia boleh berinteraksi. Tapi bila PDPR ni kan, anak-anak kita ni dia cepat hilang fokus. Okey, sebab apa? Okey, macam kat rumah saya sendiri, anak saya dia orang PDPR satu meja dia orang ramai, ada 3 orang. Kan ini contoh depan mata lah. So bila mereka ber-PDPR ni, kakak dia cakap dengan cikgu dia, yang kakak seorang lagi pun cakap dengan cikgu dia sendiri pun ada kelas. So kadang-kadang dia susah nak fokus masa kelas, during kelas. So apa yang saya buat simple saja. Saya satu jug air tu saya akan buat 3 titik. So diorang akan keep on minum air.
Maksudnya dalam dekat masa dia orang belajar tu, dia orang make sure ada satu gelas di atas meja dan dia orang akan minum air. Dia orang rasa tekak kering sikit, dia orang minum air. Kalau nak lagi bagus kan, you make sure air tu bubur dalam botol yang ada straw. Dia orang senang minum dengan straw. Ini untuk galakkan anak-anak kita minum air. Make sure botol air ada straw. Lagi senang dia nak minum air. Dan kadang-kadang dia orang tak sedar dia orang minum dah almost 1 liter. Sebab dia kena faham dalam tubuh badan kita, kita perlukan air yang saya ni kalau boleh 1,5 liter pun dah cukup bagus dah satu hari. So diorang akan minum air dan dalam pada masa yang sama dia orang tak sedar tau yang diorang sebenarnya minum air yang mana membantu minda diorang ni bekerja dengan lebih efisien, diorang lebih fokus. Sebab saya pada mula-mula PDPR itu memang saya sangat ada problem dengan anak saya sebab diorang tak boleh nak fokus. Diorang cepat bosan. Diorang punya body language dah tunjuk diorang macam ni lah, sekali dia macam ni lah. Nampak, kita boleh tengok sebagai parents kat rumah boleh nampak tak anak kita ni hilang fokus dengan tengok body language pun dah tahu dah. Tapi anak-anak yang fokus ni dia akan nampak muka dia minat, nampak muka dia tu, mimik muka dia tu dia berminat dan dia cuba berinteract dengan apa information yang dia dapat. So bila saya buat cara saya nak ubah anak-anak saya ni, saya bagi make sure dia minum air Stevista ni, which is kadang-kadang saya bacur dengan B-Mind sekali ataupun you boleh buat dengan susu titik sekali, kadang-kadang minum yang kosong pun tak ada masalah, minum dengan Stevista. Nampak beza dia orang interact masa kelas. Dan dia orang lebih fokus dan orang kata dia punya mood tu, yang paling mood tu dia orang tak bosan. Yang tu yang saya rasa kita parents ni patut share bahan produk-produk ni pada orang kat luar sana. Macam mana you nak control you punya mood ataupun dalam orang kata mood family ni. Dia kadang mood bukan kita seorang tau, mood ni semua. Husband, anak-anak, orang dalam rumah, orang tua. Macam mana nak control mood diorang dalam rumah? Salah satunya dengan Stevista. This is how kita nak ni. Sebab apa? Bila anak-anak kita fokus, kita happy tak? Kita pun happy anak-anak kita fokus, betul tak? Kita pun happy bila anak-anak kita tak merungut. Boring lah mama duduk kat rumah, ayah dah bosan lah, macam-macam tak lagi lapar lah, nak minum air lah, macam-macam lah alasan. Tapi dia orang boleh duduk kat meja tu sampai 2-3 jam. Tak bergerak. Fokus buat kerja. Jadi kita pun seronok. Jadi sebenarnya it helps. Dia sebenarnya bila melibatkan emosi ni dia saling berkait. Husband, wife, anak-anak dia saling berkait. So kita kena faham konsep tu, kena faham. Which is depression ni dia umpama macam wabak, macam penyakit tau. Seorang tension, orang sebelah pun tension. Orang kanan kiri kita pun akan tension dengan kita. Betul tak saya cakap ni? Betul tak? Kalau you dekat rumah you tension, husband you baru masuk je balik, husband you baru keluar, balik belikan, you tengok muka husband you rasa nak makan dia, betul tak? Sebab apa? Sebab you boring tak boleh pergi shopping complex. You boring tak boleh pergi bersembang-sembang dengan kawan-kawan. Husband pun jadi mangsa. Balik dia. Balik dah kenapa? Baru masuk rumah setapak dah kena marah dah, jangkau dah bini ni punya tension kat rumah ni. Pasal apa? Pikat nak masak apa hari ni? Tu cerita dia, pagi-pagi dah tension dah. So bagus tak kalau kita makan, kita minum Stevista, mood kita ni kita chill, relax sikit. So bila husband balik ni, dia kata, abang nak makan apa? Abang nak naik apa bang? Abang tengok senyum meleret sampai telinga. Tu cara dia. Barulah husband pun seronok dengan kita. Barulah suami kita pun happy. Lepas ni abang belikan besar lagi kat ayang. Contoh kan. Macam itulah. So penting tau nak jaga mood dan situation sekarang ni, sangat penting. Kalau kita tak jaga, satu rumah tu tak harmoni. Betul tak? Itulah kelebihan Stevista. Kelebihan daun Melissa officinalis leaf. Ni anti-carrier seronok ni mesti banyak minum Stevista, kita tengok ni. Okay. So apa lagi yang kelebihan daun Melissa ni. Kalau kita tengok yang tadi saya dah sentuh bab tidur. Bab tidur ni pun bagus tau. Anak saya pukul 6.30 saya dah bagi minum dah Stevista ni. Sebab saya akan pastikan lepas dia solat maghrib, dia mengaji Quran dengan Tok Wan dia dengan Mak Tok dia kat bawah. Dia semain syak, dia naik atas dia nak lena dah. Terbaik puan-puan. Sangat bagus. Kita dah tak pening dah ni, hampa tak mau tidur kan malam ni, besok bangun pagi lah mama nak kena kejut. Tak ada. Pasal dia dah mengantuk dah. So make sure kita
make sure kita amalkan untuk diorang. So untuk kanak-kanak, saya suggest satu hari tu dalam 3 titik pun dah cukup, tak perlu banyak-banyak. Untuk kanak-kanak 3 pun dah cukup dah. Sebab diorang ni masih muda. Tapi untuk kita boleh amalkan. Macam saya sehari saya suka dalam 7 titik. Macam tu lah. Terpulang lah kalau hari tu saya letih lebih ataupun hari tu saya rasa banyak sangat kerja gunakan minda saya, brain saya akan minum lebih 9 titik. Tapi you boleh tahu tau, Stevista ni lebih ataupun kurang untuk brain you, untuk badan you sendiri. Sebab kalau you overdose tu maksud dia macam ni lah. Saya pernah juga ambil sampai 12 titik, saya jadi sakit badan. Saya pernah kena sekali. So bila saya tanya saya punya kabin, saya kata kenapa Dia kata sebab kadang-kadang kita ambil lebih. Bila ambil lebih tu actually dia tak adalah kesan yang tak baik. Cumanya dia too much. Bila too much dia akan badan kita ni dia akan overwork. So tak payah. Kalau boleh bagi make sure kita ambil, kalau dosage tu kalau saya maksimum saya 9 dah cukup. 9 titik dah cukup. So janganlah tamak pula lepas ni pergi bubur banyak-banyak merata-rata sampai semua minum lebih-lebih, janganlah. Make sure minum maksimum 9 titik dah cukup. Okay? So macam saya siang pagi tu saya akan ambil 3, petang tengah hari ke petang tu ambil 3, malam saya akan ambil 3 macam tu. Dah cukup dah. Dah cukup bagus. Okay. Ada orang tanya, apa lagi kelebihan Stevista? Okay, kalau Stevista ni, kalau stevia dekat luar, dia cuma ada sugar replacement tau. Tapi kalau kita guna Stevista, dia membantu bagi orang yang ada masalah kencing manis kan. Kencing manis ni selalu dia ada masalah glikosilasi, iaitu dia mengurangkan kekuatan tulang. Orang diabetes dia ada masalah ni, masalah dia tulang dia kurang kuat ataupun dia orang kata lebih senang nak jadi osteoporosis. Itu cerita dia, glikosilasi. So dalam daun melisa ni dia ada acid rosmarinic. Acid rosmarinic ni dia membantu untuk mengganggu proses glikosilasi. Faham tak? You all faham ya? So kalau orang yang diabetes sangat bagus. Sebab dia membantu mengurangkan proses glikosilasi. Dia bukan membantu mengurangkan, dia membantu menyekat, menghalang proses glikosilasi. Itu bagus. So kalau you tengok, you perasan tak dekat dalam Stevista, saya ada masukkan juga aquamin. Kenapa saya masukkan aquamin? Sebab orang diabetes yang ada masalah tulang, dia bantu untuk menambah baikkan tulang dengan aquamin. Aquamin ni adalah sumber mineral untuk bones. Okay? So bagus tak untuk diabetes? Sangat-sangat bagus. Mereka yang ada diabetes boleh amalkan Stevista ni. Satu, dia dah kurangkan sugar intake. Yang kedua, dia membantu menyekat proses glikosilasi, iaitu proses di mana orang diabetes ni selalu kena, dia macam mengurangkan kekuatan tulang. Kita panggil proses glikosilasi. So Stevista daun melisa ni dia membantu menyekat proses glikosilasi. Okey? So dia sangat bagus. Okey. Glikosilasi ni juga kan dia boleh antara salah satu lagi glikosilasi ni juga dia juga proses yang mana menyebabkan katarak. Tahu tak orang diabetes selalu kena katarak kan? Selalu kena selaput mata kan? Tahu tak? Jadi daun melisa ni juga menghalang masalah katarak, selaput mata. Itu sebab apa? So you kena ingat daripada bahan apa untuk proses ni? Daripada acid rosmarinic. Acid rosmarinic ni dia berada dalam daun melisa ni. Dia fungsi dia tu satu untuk menghalang proses osteoporosis, yang kedua menghalang katarak mata, selaput mata, yang ketiga dia juga menghalang fungsi yang mana pesakit diabetes ni selalu alami.
Macam satu lagi dia glycosylated, satu lagi proses dia mengeraskan urat darah. So acid rosmarinic ni dia sangat membantu. Okay. So untuk tulang tadi, kalau dalam Stevista ni kita tengok dia ada Aquamin F. So Aquamin F ni fungsi dia itulah, fungsi dia untuk memastikan orang diabetes yang ada masalah osteoporosis ni dia akan build up balik dia punya bone density dia tu. Dia akan bantu balik untuk menguatkan tulang. Kemudian kita ada letakkan juga dalam tu vitamin B. Vitamin B ni sangat bagus untuk nerve, untuk muscle, dia sangat bagus. So sebenarnya kita tengok kat situ bahan dalam Stevista ni dia ada orang kata booster, bahan booster lagi yang bagus untuk orang ada masalah diabetes. Okay? Ada orang tanya saya, boleh ke Stevista ni mengurangkan tekanan darah ataupun mengawal tekanan darah? Jawapannya ya. Dia boleh membantu sebab dalam daun melisa ni dia ada tannin. Tannin, bahan dinamakan tannin. Tannin ni dia mengurangkan tekanan darah. Okey? So kalau kata kita minum Stevista ni, orang yang ada high blood pressure apa semua ni, very good, sangat bagus. So you amalkan, okay? Satu lagi, ini anak saya punya kerja lah. Anak saya dia buat, dia sendiri guna, okay? Dia ada masalah jerawat. Jerawat, you faham tak? Stevia sebenarnya dia ada sifat anti-inflammatory. Dia ada sifat antiviral, antibakteria. So anak saya ni, dia cakap dia dah boring, dia dah cuba dah, sebab dia teenager, umur dia sekarang dah 14 tahun, okay? Dia ada masalah jerawat. So dia kata, mama, kakak dah cuba dah produk yang mama beli kat luar, whatsoever dia kata tu. So dia cuba tapi jerawat dia tak hilang. So saya cakap kat dia, okay tak apa, it's okay. Sebab okay, you kena faham tau, sugar, kalau you ambil pengambilan sugar yang tinggi boleh menyebabkan masalah breakout ataupun kulit you boleh berjerawat. Okay, so actually bila you kurangkan sugar dah cukup bagus. So you ambil pula Stevista, dia pun bagus untuk kulit. Tapi my daughter ni dia tak sabar, dia sapu pula Stevista tu dekat muka dia. Ini saya ceritalah kisah-kisah benar. Dia pergi sapu pula kat dahi dia ni dengan kat jerawat-jerawat tepi-tepi ni. Lepas tu besok pagi jerawat dia kecut. So sekarang dia dah tak pakai dah produk dekat luar, dia sapu je dekat kulit muka dia. So bila saya tengok, saya research balik Stevista ni, dia memang good for skin. Daun melisa dan stevia tu memang ada sifat yang bagus untuk kulit. Dia boleh melemapkan kulit dan dia juga boleh mematikan bakteria yang ada pada kulit. So anak saya guna dan actually dia sesuai. So kalau contohlah, kalau katalah ada masalah jerawat, sikit-sikit you boleh dot-dot sikit dekat jerawat. Okay. Bibik saya jari luka, masa tu kat dapur, dia potong sayur, jari dia luka. So masa tu dia kat dapur ada Stevista, dia tak tahu macam mana nak berhentikan darah, dia terus ambil Stevista, dia titik. Lepas tu darah tu berhenti dan luka dia cepat sembuh. So saya tanya dia, you pakai apa? Bibik, kamu pakai apa Bibik? Kata, alah pakai inilah, buk yang inilah. Itu pun salah satu cara emergency yang dibuat. So saya berkata, oh banyak sebenarnya khasiat dia yang kita tak tahu. Tapi kita boleh cuba. Okay, kita boleh cuba. Satu lagi kena minyak panas, sama juga. Bibik saya pun guna Stevista juga sebab dia ada anti-inflammation. Actually is good. Sebenarnya stevia ni, kalau formula dekat kilang, kita ada guna stevia untuk skincare. Ini saya cerita kat you. Tapi ni kita ada research. Sekarang kita buat under research. Kita gunakan stevia skincare. Dan saya kat muka saya guna toner yang ada stevia. Saya buat sendiri dekat lab. Dan dia sangat bagus. Dia boleh hydrate kulit, boleh masalah untuk jeragat, boleh masalah untuk jerawat. So saya tak keluarkan lagi produk tu sebab saya biasa kalau saya nak buat research, saya akan guna untuk diri saya dulu. So saya guna sendiri dan actually is good untuk kulit. Sebab kalau untuk kosmetik dia memang bagus. So stevia ni sekarang ni dekat rumah, my daughter guna untuk kulit. Saya pun ada buat produk sendiri yang saya masih buat research dan saya guna dah almost 3 bulan. Actually is good. Kulit saya pun nampak improve, nampak glowing.
Dan dari segi hydration untuk kulit yang kering sangat bagus. Okay, so stevia ni sangat bagus sebenarnya. Okay, satu lagi, stevia ni juga bagus untuk masalah PMS, ada menstruation. Kalau kita yang ada masalah, perempuan especially ada masalah selalu datang bulan, selalu sakit, ya, you boleh amalkan minum stevia dalam air suam, you boleh minum, you boleh rasa beza you punya PMS tu untuk masalah senggugut. Untuk orang perempuan senggugut. So dia banyak sangat benefit yang saya share hari ni, semua pasal Stevista saja. Saya rasa yang ni saya dalam kelas lain saya tak share actually, saya share dalam ni. So siapa yang ada dalam ni sangat beruntung. Boleh dapat banyak knowledge yang you boleh share. Lepas ni kalau jumpa customer ataupun jumpa kawan-kawan yang ada masalah, cakap je Stevista, ambil Stevista dulu. Setengah tu ada cakap macam mana saya nak bermula dengan Vista. Macam mana saya nak bermula dengan produk apa yang you nak suggest. Kalau tanya saya sekarang ni, saya suka you suggest Stevista dan juga terapi gel. Memang best. Yang tu you senang nak closing. Sangat senang nak closing. You orang rasa dan you kena tunjuk dia punya tekstur dia tu. Apa membezakan Stevista kita dengan stevia dekat luar? Apa yang membuatkan Stevista ni lebih special dengan stevia kat luar? Kalau stevia kat luar dia just plain stevia. Stevista kita ni dia terlampau banyak bahan-bahan dan dia punya benefit yang kita boleh share. So saya kupas sikit satu untuk semua. Actually Cik Amrus dia ada bagi saya soalan. Saya tak tengok pun soalan, saya cerita je hari. Saya share je cerita, saya tak tengok soalan lah pun. Saya cerita saja apa yang saya buat selama musim COVID dan PKP kat rumah ni. Sebenarnya selama musim PKP ni, sebenarnya kat rumah saya memang fokus betul-betul pada produk benefit. Saya tengok apa lagi saya boleh buat dengan produk, apa lagi yang saya boleh sharing dengan semua, apa lagi kelebihan Stevista yang kita boleh highlight. Sebab kita nampak Stevista tu kecil saja. Dan sebenarnya Stevista ni lah paling bagus. Sebab apa? Sebab satu, dia affordable. Harga yang berpatutan. Benefit dia sangat banyak. Betul tak? Dia dalam tu, kita boleh dapat lebih kurang 300 titis. Betul tak Cik Amrus? 300 titis di mana satu titik tu dalam 20 sen saja. Kos kita dalam 20 sen saja. Kita ni kadang-kadang nak bersedekah, mungkin kita rasa macam alamak nak sedekah, duit tak apa nak ada. Sedekahlah Stevista sikit ke orang. Bubur dalam satu botol air mineral, titik Stevista 3-4 titik, titik 6 titik, dekah ke orang sebelah rumah. Ni hampa duk bising-bising mak tengah tension-tension sebelah jiran sebelah ni, duk beletak kalau kira pagi sampai petang sampai malam hampa pendengar cerita A sampai Z, cerita Sudirman, cerita arwah semua ada. Semua cerita dia kupas. You dah tahu dah cerita orang tengah tension sebelah rumah, sedekah ayat mineral. Ni kak saya bagi ayat mineral saya letak Stevista, kak cuba tengok. Mungkin boleh bantu. Betul tak? Kita nak sedekah kadang-kadang nak tahu nak bagi apa, nak share dengan orang. Bagi Stevista dekat orang. Salah satu cara kita nak orang kata nak bersama-sama dengan neighbor-neighbor sebelah rumah. Kita sebenarnya dalam, saya simple saja dalam dunia perniagaan ni, betul kita nak mencari wang, kita nak mencari rezeki. Tapi kadang-kadang bila kita sedekah, bukan kadang-kadang, memang ya, kita sedekah tu rezeki akan datang. Kita sedekah Allah bagi lebih lagi pada kita. Betul tak? Mana-mana pun you give more, you will get more. So kan, Stevista is the best way you nak give more to other people. Stevista ni adalah the best way, the best product yang you boleh share dengan orang. Betul tak? You nak bagi Botafas kot fikir 10 kali kot nak bagi Botafas kot orang satu sachet pun mahal ni kita kira ni. Betul tak? Nak bagi Bicolin kita pun makan macam tak cukup. Hak ni 300 titik, Allah bagilah sikit ke orang. Share-share satu botol mineral tak ada masalah. Betul tak? So this is very good. Bagus sangat untuk orang yang kita boleh share. Okay? Apa lagi yang nak tahu pasal Stevista? Ada tak Cik Amrus nak tahu lagi pasal Stevista? Ada siapa, kita buka soalan lah ya, pada Aida, bila kalau dia tanya macam tu pada dia lah. Kita buka, kita Q&A, kita bagi peluang untuk anda bertanya soalan. Okey, jadi silakan siapa yang nak tanya soalan. Stevia ini satu hari boleh pakai berapa titik? Macam mana?
stevia satu hari boleh pakai berapa titik? 9 titik. 9. 9. 3 pagi, 3 tengah, 3 siang, 3 malam. Okey. Ada tanya soalan ni, kenapa warna dia warna coklat? Sebenarnya bukan warna coklat, dia warna gold. Kenapa warna macam tu? Warna keemasan. Warna keemasan. Tu bukan warna bubur colouring ya, tu memang warna natural daripada bahan-bahan yang kita masuk. Iaitu aquamin, kita letak melissa dengan juga vitamin B tu. So memang colour natural dia. Kalau stevia, kalau stevia saja dia colour jernih. Okay, you perasan tak kalau you tengok kualiti kita kualiti stevia kita dengan kualiti yang lain saya dah guna lama tau stevia. Saya pernah guna stevia dekat luar. Lama-lama dia akan jadi crystallize. Dia akan jadi putih-putih, kerak-kerak putih kat keliling botol. Tapi kita punya tak dia still smooth. Dia tak nampak kerak-kerak putih tu. Itu adalah kualiti stevia yang kita guna. So dia high grade. Dia bukan yang biasa-biasa punya, bukan So yang ni yang luar biasa. Yang kita bagi yang premium untuk kita semua amalkan. Maksudnya siapa yang pernah guna stevia jenama lain, kalau anda buka dia punya tudung, kan? Buka tudung dia ni, kan? Kalau kita guna buka tutup, dia ada warna putih. Dia akan keluar warna putih. Ya, Warna putih itu menunjukkan kualiti low grade punya stevia dan biasanya dicampur dengan gula. Dan bila dicampur dengan gula, dia tidak ramai orang amalkan stevia jenis itu, ada yang tak elok untuk kesihatan lah. Tapi kita buka banyak kali ni yang saya guna sendiri memang tak pernah saya jumpa walaupun satu titik tanda putih di keliling botol dia tu. Itu kualiti, kata kualiti. Satu lagi kita pernah tengok Puan Aida ada buat video kan, dia titis ke atas kertas A4, dia tak tembus. Maknanya dia punya kelikatan dia sangat powerful. Alright, ada soalan lain? Siapa nak tanya? Silakan. Puan Aida, Ya saya. Pagi, untuk minum pagi, perahan lemon tu berapa banyak? Dalam satu iris lah. You hiris satu kan, you just peras sikit je. Janganlah banyak sangat. Sebab macam saya pakai hirisan. Bagi ada rasa lemon tu. Masam-masam itu. Sebab lemon pun bagus untuk kita punya usus. Stevia ni bagus tau. Kalau actually you minum, dia membantu usus you. Bagus. Dia help usus you untuk bekerja dengan lebih bagus. Okay? Okey. Tapi lepas ni Kak Rosita, letak cengkeh Kak Rosita. Lagi best. Oh ya. Cengkeh. Letak bunga cengkeh. Letaklah sebiji ke 2 biji, terpulang lah. Macam saya suka strong cengkeh tu, saya letak 3. Actually it's good tau, bagus. You boleh minum, you boleh rasa. Nanti badan cepat berpeluh. You boleh rasa badan you berpeluh, boleh rasa badan ringan. Dan kita boleh rasa kita punya tekak ni lebih selesa, lebih sedap pagi-pagi kan. Lepas tu buat yang vibration punya exercise tu. Memang sangat berbeza dirasa. Terima kasih. Okey. Sebenarnya Aida nak tanya boleh tak? Boleh. Teruskan. Stevia ni mabuk tak makan dengan buah-buah? Tak mabuk. Boleh. Buah durian pun? Buah durian. Buah durian ni dia special case sikit lah. Saya sebenarnya buah durian ni makan dengan apa pun. Kalau tak betul dia akan ada masalah. Tapi kalau tanya saya nak makan boleh, jarakkan sekejap. Jarakkan sikit masa. Dia tak mabuk sebenarnya sebab kita bukannya guna ubat-ubatan. Tak ada ubat-ubatan pun. Dia bahan-bahan natural. Cumanya kalau nak makan durian tu jarakkan sikit sebab kita nak bagi make sure kita punya stevia tu dah berada dalam sistem badan kita dulu dan kita nak makan durian boleh, tak ada masalah. Okey? Kalau boleh Okey, jangan terima kasih. kalau boleh Aida. tak makan durian pun tak apa. Okey, Mana boleh orang nak makan Tanya durian? Sila. Siapa tu? Bila tak silakan. Aida, kalau kita masukkan stevia dalam masakan yang sedang menggelegak contohnya, adakah dia mengubah zat dia? Contoh kita masak tom yum, ada nak masuk stevia ke macam tu, dalam keadaan masakan tu panas. Cara gunalah dalam masakan.
Cara guna dan masakan. Okey. Kalau saya simple saja, Stevista ni adalah bahan nas yang kita akan letakkan dalam masakan. Contoh dia bila dah masak tom yum, dah matikan api, agak-agak dia kita dah angkat semua dan kita buat titik. Sebab apa? Sebab dalam ni ada ekstrak. Kita guna Melissa efficiency dia ekstrak. Bukan saya kata ekstrak kita tak bagus, cumanya kalau boleh kita nak jaga je dia punya ekstrak tu supaya dia tidak, orang kata tidak, kita nak jaga supaya dia boleh maksimumkan kapasiti khasiat dia tu dalam tubuh badan. So kalau boleh lepas masak je mau menggelak tak nak. Maksudnya you dah matikan api baru you titik. Macam tu. Okey? Cara teknik tu. Puan Aida nak Ya. tanya yang mengandung kandungan dia 7 bulan. Boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh. Yang tak digalakkan ambil gula tu. Betul 7 bulan. Boleh, tak ada masalah. Sebab Melissa ni dah ni dia bukan ada pantang larang, tak ada. Boleh makan, siapa pun boleh makan. Puan Aida, stevia ini boleh digantikan dengan madu lebah ke? Boleh? Puan Aida? Ya. Boleh digantikan dengan madu lebah. Kalau kita tak nak makan madu lebah, kita makan stevia aje, minum stevia aje. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Cumanya madu lebah liar ni, bukan madu lebah biasa, madu lebah liar ni dia ada dia punya khasiat yang tersendiri. Kalau you nak tambah makan pun tak ada masalah. Bagus juga. Bagus, sebenarnya bagus. Madu lebah ni kita tak boleh nak deny, memang bagus. Cumanya kalau you kata you tak nak makan madu lebah, you nak makan Stevista, terpulang, tak ada masalah. Tapi kalau you makan madu lebah, of course you akan dapat lebih khasiat dia. Okey, dua-dua boleh makan lah. Dua-dua boleh lah, Puan Aida. Boleh. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Puan Aida. Campurkan ke ataupun Ya? mungkin boleh dicampurkan ke ataupun macam pagi makan madu, tengah hari makan Stevista? Selang Kalau tanya saya, you nak makan madu lepas tu nak makan Stevista, tak ada masalah. Pada masa yang sama pun tak ada masalah. Sebab dia bukan ada gangguan dekat situ. Macam madu ni pun sebenarnya kita galakkan makan dia saja ataupun you nak buat campurkan dalam makanan, tak ada masalah. Setengah orang buat madu lebah tu bubur dengan telur separuh masak. Tak ada masalah. Okey, boleh makan sekali, tak ada masalah. Okey, tadi Puan Aida ada sebut tentang bahan yang ada dalam tu, antaranya adalah daun Malaysia officinalis. Kemudian Puan Aida sebut dalam tu ada Aquamin F. Aquamin F ni dia adalah satu bahan macam rumpai laut yang mengandungi mineral yang sangat banyak. Dan yang ketiga ni mungkin saya terlepas dengar ke apa tentang kenapa dimasukkan vitamin B kompleks di dalam Stevista. Itu hebatnya produk kita ni, ada vitamin B kompleks pula. Ya, betul. Kalau you tengok vitamin B ni sebenarnya dia ada banyak benefit tau untuk kita punya nerve system, untuk kita punya masa dan untuk dia sebenarnya ada setengah orang tu kalau kata orang yang lepas stroke kan memang bagus makan vitamin B untuk dia punya pergerakan, melancarkan pergerakan tubuh badan dia. So kalau tanya saya vitamin B ni untuk tambahan. Untuk orang yang ada body ache, sakit badan, dia booster lagi kepada Melissa ni dan juga Aquamin ni, dia tambahan. So kalau kata orang tu sakit badan, lengur-lengur badan, sakit badan, dia makan memang ada efek lah. Okey, ada soalan lain nak tanya dengan Puan Aida, silakan. Okey, semua clear dah? Tak ada soalan? Oh, luar biasa. Ustaz, tak dengar Ustaz? Dia rasa Ustaz Man, buka suara ke? Ustaz buka video. Tak dengar Ustaz? Tak dengar. Suara tak jelas Ustaz? dengar tak? Kurang jelas. Ustaz pakai speaker kot. Kurang jelas. Ustaz pakai speaker kot. Dia bila pakai speaker tu. Sila Ustaz. Saya nak tanya untuk pesakit leukemia. Ya. Boleh dengar? Boleh. Untuk pesakit leukemia, Stevista boleh membantu tak? Untuk penyakit leukemia.
Kalau tanya saya bagus sebab dia bagus untuk darah dia pun bagus dan juga untuk dia punya sistem kognitif pun bagus. Tak ada masalah boleh. Tapi kalau leukemia ni sebenarnya dia punya, kalau tanya saya lah produk apa yang paling bagus untuk leukemia, saya suggest Botafast. Dia macam ni tau, you kena faham tau. Ni banyak soalan saya dapat. Bila asal kanser, orang kata ni saya, dia ni ada contoh, ada leukemia, kanser, apa saja. Dia you kena faham tau, semua ni melibatkan darah dan juga radang. Apa saja melibatkan radang dan juga darah, saya memang akan highlightkan pada Botafast. You kena faham tu ya. Saya akan highlightkan pada Botafast. Dan Stevista ni adalah tambahan untuk dia. Tapi the most yang bahan produk yang paling bagus untuk kanser dan juga macam-macam jenis kanser dan juga radang ni, bengkak ke dalam tubuh badan ada ketumbuhan ke apa ke, saya memang akan highlight Botafast. Sebenarnya Botafast ni sangat bagus. Dia ada high antioksidan yang sangat tinggi. So actually it's very very good. So kalau boleh ada leukemia ke ada apa ke, top up dengan Botafast. Hari ni pun saya dah dapat juga WhatsApp pesanan tanya dia ada cancer. Saya cakap you continue, you makan Botafast. Botafast ni, saya selas sikit pasal Botafast ya. Botafast ni dia orang yang ada penyakit, you boleh ambil sampai 4 sachet sehari tau. 4 sachet tau. This is real testimony tau. Macam anak kawan saya, dia kena denggi. Dia platelet darah dia rendah. Ni kan melibatkan darah tu tak? Denggi melibatkan darah. Platelet darah dia rendah. So dia ambil Botafast, umur 5 tahun ambil Botafast 4 sachet. Patutnya the next morning, doktor tu cakap patutnya besok petang tu dia kena masuk ICU sebab platelet dia teruk sangat. So saya sempat hantar Botafast tu pada kawan saya dekat KL, saya post 2 hari sebelum tu. So kawan saya dapat notis pada doktor, dia bagi anak dia makan Botafast, anak dia 5 tahun boleh makan, anak dia makan sekali 4 sachet. Anak dia makan. So breakfast dia makan 2, tengah hari makan 2, petang doktor cek terus check out. Terus keluar, tak masuk ICU. Doktor pun heran, doktor heran dia makan apa. So my friend cakap makan suplemen macam tu je. So doktor kata baguslah, lepas tu kawan saya terus keluar. Tak jadi nak masuk ICU because of Botafast. Dan kita dulu ada juga kita punya member sendiri pun kena sama juga Botafast denggi, tapi dia ambil 2 sachet. Within 2 hari dia terus keluar. Patutnya dia pun dah masuk ICU. So actually dia melibatkan darah. Sebab tu kalau orang ada kanser, orang ada keradangan, leukemia whatsoever melibatkan darah, saya akan suggest ambil je Botafast. Ambil Botafast. Sekarang ni my father, kawan baik dia Datuk Hamdi dekat Kuala Lumpur, dekat Ipoh, dekat Meru, dia duduk dekat Meru. Dia ada kanser, dia ada kanser apa saya tak ingat. Tapi dia ada kanser which is doktor dah tak boleh berubat. Dia ni Datuk ni memang duit banyak, dia berubat dah sampai merata-rata dan dia ada anak dia doktor, memang anak dia doktor. Anak dia pun dah helpless, tak boleh buat apa dah. So doktor cakap there's nothing much dah dia orang boleh buat. Dia dah pergi kemo, dah pergi apa dah. So saya dah 3 bulan dah bagi dia makan Botafast. So sebulan dia ambil 6 kotak Botafast. Sebulan, you just imagine. Until now dia punya progress very good. So saya tak sharing lagi dengan you all, which is saya bapak saya ni dia sentiasa update dengan kawan dia Datuk Amdi dekat Ipoh. So dia dah makan 6 kotak setiap bulan, dah 3 ke 4 bulan dah dia ambil sekarang. Every month kita akan hantar dekat dia untuk bantu dia yang kanser dia tu. Dia ada masalah kanser sini, throat dah saya tekak. Dia dah tebuk, dah kemo, dah apa-apa macam-macam dah sebab dia dah lama dah ada kanser ni, dah berubat merata dah. So sekarang ni dia kata dia ada good progress. Progress dia sangat bagus dengan Botafast. Kita ada testimoni lagi yang mana sakit jantung, bengkak jantung pun sama juga makan Botafast. Sekarang dah okey, jantung dah tak bengkak. So ini antara testimoni yang saya dengan parents saya yang share dengan kawan-kawan dia. So actually banyak kesan. So kalau boleh kita share Botafast. Botafast bagus. Stevista pun sangat bagus, cumanya kalau you betul melibatkan darah, melibatkan sel tubuh badan,
ambil Butafast. Then you top up dengan Stevista. Wahida ada tak? Puan Wahida, ya. Ya. ada tak testimoni tentang pesakit darah tinggi untuk Butafast? Darah tinggi, Butafast, my mother ada, mak saya sendiri. Lepas tu datuk pun sama juga, bapak saya pun ada juga darah tinggi, pun bagus, dia boleh regulate body, dia punya level darah. Dekat luar memang ramai lah yang ada masalah darah tinggi. Dia kan penyakit yang orang kata serangkai ni kan, kencing manis darah tinggi kan. Kebanyakannya yes memang proven, alhamdulillah memang ada beza. You kena faham tau, okay, saya nak cerita kenapa berlakunya darah tinggi. You tahu tak apa punca darah tinggi? Kenapa badan you ada darah tinggi? Okey, ada setengah cakap saya ni macam-macam lah. Okey, saya cerita simple saja. Dia macam pipe tau, pipe. Okey, bila pipe tu you perasan tak bila kita urat darah kita ni dia boleh mengeras, dia boleh mengecut. Kenapa dia boleh mengeras dan mengecut? Salah satu faktor ni sebab pemakanan. Tu yang kita kata tu, kenapa pentingnya ada radikal bebas tu. Radikal bebas tu sangat penting tu. Yang kita nak avoid pollution ataupun radikal bebas. Dari mana datang radikal bebas ni? Orang kata benda yang tak bagus macam pelamba apa semua. Macam mana boleh datang dalam tubuh badan kita? Sebabnya kita makan benda bungkus, kita minum daripada cawan polisterin, kita suka bungkus makan, dan kita udara kat luar tak bagus. So ni antara datangnya radikal yang tak bagus dalam tubuh badan kita. Okay, so dia sebenarnya makin lama bila body kita ni tak cukup sihat, dia boleh mengecutkan urat-urat darah kita. So bila ada urat darah kita yang mengecut, mengeras, aliran darah kita tu dia dah tak stable, dia punya aliran tu dia sempit. So jadilah tekanan darah ni, faham? Dan kita punya jantung ni pump dia sama je. Faham tak? Dia pump sama je. So dia darah tu bila dia aliran dia tak cantik, dia akan jadi sempit. Dan bila sebab tu kalau kita contoh ni macam ni, kita siram pokok bunga kan, kita kepit tak payah. Kita kepit, dia syuk dia laju. Betul tak? Betul tak? Saya cakap ni. Bila kita siram pokok bunga, kita kepit, pipe tu jadi sempit, aliran dia laju tak? Cantik lah. Keluar air. So disebabkan itulah jadinya tekanan darah ni. You kena faham macam tu. So kita punya dia akan disturb dengan kita punya pam jantung ni. So tekanan darah tu berlaku. Okey. Tekanan darah rendah macam mana? Tekanan darah rendah ni sama juga faktor dia because of makanan. Satu lagi disebabkan jadi penyakit, ada bakteria, ada satu penyakit orang kata jangkitan pada urat darah ni boleh menyebabkan kita punya urat darah ni mengembang. Itu tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi, urat ni mengeras, menyempit. Kalau tekanan darah rendah, urat kita di urat darah ni dia mengembang. Kalau orang mengandung boleh berlaku penyakit macam tu. So, aliran darah tu jadi slow. Kalau dia urat darah mengembang tu jadi tekanan darah rendah. Faham? So, benda ni common. Semua orang boleh kena. Jadi kenapa penting makan Butafast? Sebab Butafast ni lah yang bantu nak mengembalikan urat darah tu kepada struktur yang asal. Kalau keras dia jadi lembut balik. Kalau kecut dia buka balik. Macam itulah cara dia control kita punya blood pressure. Faham kan? Ni saya cerita secara teori. Bukan secara orang kata supaya you mudah faham. Kalau doktor cerita you susah nak faham. So I cerita dekat you. Darah jari macam mana? Puan nak tanya gas jari dan urat-urat. Urat-urat dalam badan bisa, and then kebas jari, urat-urat di tangan bisa-bisa kadang-kadang. Nak makan apa yang baik Kalau tanya stevia ke? Okey, kalau Butafast ke? Hello. Kalau urat tangan apa semua ni, okey, yang baiknya ialah kita makan Butafast, guna terapi gel. Itu memang yang terbaik. Stevista pun baik, tambahan. Dia sebab dalam Stevista ni macam kita cakap lah, dia ada faktor untuk membebaskan radikal bebas dalam tubuh badan. Dia membantu asid rosfenirik tu pun bagus untuk tingkatkan balik kita punya sel-sel dalam tubuh badan dan sebagainya. Tu pun bagus. So tannin tadi yang ada dalam melisa tu pun bagus untuk mengurangkan tekanan darah. Dia pun very good. So benda-benda bahan-bahan macam ni. Okey, untuk yang
kebas-kebas ni kalau boleh kita kena banyak buat exercise tangan ya, kena banyak buat exercise tangan. So kalau exercise tangan tu cara dia, you boleh tengok Exercise dekat YouTube. You boleh Google. Tapi kalau saya ni saya selalu buat, saya selalu suka depan tangan macam ni. Lepas tu depan ke depan macam tu dan cuba angkat macam tu. Kena exercise tangan selalu. Sebab dia ada kat sini ni, sini ni kita ada pelipat tau. Mana ada pelipat ni dia senang nak block. So you kena banyak buat exercise tangan sebab kita ni jarang guna tangan. Tangan kita kalau masak je kita guna, betul tak? Yang lain kita relax. So memang boleh berlaku. Tangan ni dia ada banyak tau ruas-ruas dia tau. So you have to understand. Sebab tu exercise tangan ni bagus. Buatlah 5 minit, 10 minit every morning sebelum tidur. Tak perlu berdiri pun, just duduk-duduk pun dah boleh buat exercise tangan. Okay? Sapu terapi gel tau, jangan lupa sapu terapi gel. Assalamualaikum, saya nak tanya sikit lah. Pasal cocok vaksin ni kan, dia jadi kencing dia tak lawa. Boleh ke orang minum stevia ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab saya bagi tu nampak kurang sikit. Rasa dia kencing sejam 5 kali. Tapi dah kurang, dah nampak. Boleh kot. Dia kencing lawas ke kencing tak lawas? Dia kencing tak lawas. Semenjak cocok vaksin lah. Oh, okey. Tak apa, boleh amalkan. Boleh amalkan. Okay, terima kasih Puan. Puan Aida, bagaimana dengan keadaan seorang jejaka umur 20-an baru lepas operation tumor otak? Dia baru lepas pembedahan tumor. Ada tumor di otak dia semalam. Dia dah buat pembedahan? Dia baru habis buat pembedahan. Ada tumor di bahagian otak. Okey. Jadi nak advise makan produk apa ke? What's the best dalam SAPV ke atau more to Biman ke more to Botafast atau Bicolin? Kalau tanya saya lepas buat pembedahan, okey. Sebab saya simple saja. Lepas buat pembedahan, saya kalau boleh tanya pada doktor dulu sebab dia after operation. So kita ni sebenarnya kita tak tahu apa lagi dia punya situation dia. Saya tak berani nak bagi komen. Cumanya untuk menyembuhkan luka memang Bicolin bagus. Okey. Untuk untuk menyembuhkan luka diamalkan Bicolin ataupun yang dah cukup bagus. Untuk Stevista boleh amalkan juga sebab Stevista ni dia untuk main apa semua, untuk dia dari segi untuk pembekuan darah apa semua tu dia bagus. Dia memang bagus, ada function dia. Boleh amalkan. Cumanya kalau boleh dapatkan advice doktor. Bila yang dia boleh ambil suplemen? Sebab kadang-kadang dari segi perubatan ni dia dah dia punya term dah ataupun cara dia amalkan dulu. So dapatkan advice doktor dulu. Dan kalau doktor kata okay after 1 week after tu you boleh ambil suplemen, you continue dengan produk Vista. Macam tu. Okay? Terima kasih Puan. Terima kasih. Okay, last question. Soalan siapa yang ada nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum Puan Aida. Salam. Nak tanya ada saya seorang pelanggan saya, dia menghadapi masalah sakit sendi lutut. Jadi saya sorkan dia ambil ini Botafast 4 kotak. Jadi dia minum, dia ambil 1 hari 2 sachet. Dah 1 minggu dia ambil, tapi belum ada apa-apa perubahan. Ada tak yang boleh Puan Aida boleh nasihatkan? Dia sakit lutut sebab apa Kak? Dia bukan gout. Saya rasa dia macam orang bilang tu kurang grease tu. Oh, kurang grease. Okey, saya nak cerita satu benda Okey, yang kurang grease ni sebenarnya so far ni dia dah pergi jumpa doktor ke yang kurang grease ni? Tak pasti pula dia. Jadi sebenarnya penyakit kurang grease ni kalau betul-betul kurang grease memang tak ada ubat so far. Kecuali you kena pergi jumpa doktor, kena cucuk balik, kena cucuk letak grease tu. Okey. Tapi untuk contoh kalau you sakit sendi ataupun ni memang kalau sepatutnya you amal Botafast, Bicolin, Stevista ni semua tak ada masalah. You dah
boleh kurangkan you punya sakit. Tapi kalau because of grease, dia kena jumpa doktor. Dia kena jumpa doktor. Grease ni dia tak boleh, grease ni naturally untuk hasilkan dia tu bukan senang tau, bukan senang. So you kena jumpa doktor untuk grease ni, penyakit grease. Sebab ada juga yang contoh dia cakap grease dia apa? Grease dia kering. Macam doktor cakap kurang. Bila grease kurang ni, dia dah belaga tulang tu yang sakit tu. So you kena jumpa doktor, dapatkan advice doktor. Cumanya untuk make sure sebelum hilang grease tu, make sure jaga pemakanan, boleh amalkan Bicolin, amalkan Botafast, boleh amalkan juga produk-produk Vista yang lain. Dia helps. Tapi kalau untuk dari segi yang ada B-complex bagus. Yang ada B-complex bagus. Contoh Vista bagus. Aquamin pun bagus untuk amalkan dalam B-Mind dan juga dalam Vista ada. Boleh amalkan yang tu. Bagus. Okey, terima kasih. Sama. Alright. Okay, jadi sekarang 4.25 petang. Ada saya rumusan dia adalah Stevie Star. Kita bercakap topik utama kita adalah berkenaan dengan Stevie Star. Dia je seperti mana tagline saya di dalam grup, Stevie Star bukan sekadar stevia, tapi dalam dia juga dia ada penawar-penawarnya. Kalau amalkan Stevie Star ini pun dah banyak membantu. Okay? Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesihatan. Tapi kalau anda faham betul-betul apa yang ada di dalam Stevie Star ini, ia berkenaan dengan amalan kehidupan harian kita. Boleh guna dalam masakan, boleh guna dalam minuman, boleh dijadikan sebagai terapi untuk merawat masalah kesihatan. Dan ini adalah produk wajib sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu sistem amalan produk Vista, SAPV itu, sistem amalan produk Vista Manhaj, SAPV mengandungi yang pertama Stevie Star, yang kedua Bicolin, yang ketiga B-Mind dan yang keempat Botafast. 4 produk itu bagi orang yang nak memulakan pengamalan produk Vista, comel sangat-sangat kalau dia boleh mengambil 4 itu. Anda perkenalkan 4 itu dulu kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah ianya akan membantu mereka dalam proses penyesuaian dalam tubuh. Sebab kalau kita pernah tengok nota yang diberikan oleh Puan Aida sebelum ini, amalan yang pertamanya kok mana-mana pun kena berhenti gula dulu. Gula pasir tu kena berhenti dulu. Kalau tak boleh berhenti gula pasir, nak rawat apa pun dia tidak akan memberikan kesan yang optimum. Itu paling asas. Dan sebagai terapi untuk ganti gula, sebab kalau kita tak ambil gula, ada orang rasa getar tangan. Itu kesan-kesan ketagihan gula. Kita rasa getar ke tangan kita, rasa getar kaki kita, rasa stres, rasa macam nak marah. Itu antara perkara yang berlaku apabila kita mengambil gula pasir. Bila kita cuba nak berhenti, dia akan memberikan simptom ketagihan. Seperti mana simptom ketagihan terhadap dadah. Sebenarnya ketagih kepada gula tu jauh lagi teruk daripada ketagih kepada dadah. Orang ketagih pada gula kena diabetes, kaki kena potong. Tapi tak pernah jumpa orang ketagih pada dadah, kaki kena potong. Teruk je kita ni penagih gula. Jadi kalau kita tak boleh buang masalah gula ni, maka kita nak rawat apa pun, dia tidak akan memberikan satu penyelesaian yang optimum kepada masalah kesihatan. Masalah gout, masalah kanser, masalah kecil manis, masalah darah tinggi dan jantung, semua tu tidak akan memberikan kesan yang optimum. Anda ambil Bicolin, Botafast, tapi anda masih lagi penagih gula, maka itu tidak akan memberikan kesan. Sebab itulah sangat penting tuan-tuan dan puan-puan perkenalkan Stevie Star ini sebagai benda asas. Lepas tu dalam masa yang sama, mulakan amalkan Bicolin sebagai dalam SAPV. Untuk orang yang beginner, orang yang baru nak mula, amalkan Bicolin dalam beberapa hari. Bila rasa badan dah boleh sesuai dengan Bicolin, anda tambah Botafast, anda tambah dengan B-Mind. Teknik dia untuk mengamalkan SAPV ini, insya-Allah banyak dah testimoni. Anda boleh tengok testimoni yang banyak di dalam channel saya, Sifu Niaga Darul Aman TV dekat YouTube. Dekat channel itu ada banyak testimoni, beratus testimoni yang saya videokan. Jadi anda boleh rujuk di Sifu Niaga Darul Aman TV. Ya, di situ ada macam-macam video anda boleh gunakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
kita dah sampai ke sesi cabutan bertuah. Seperti mana yang saya sebut tadi, cabutan bertuah ni ada 3 daripada syarikat. Tak tahulah Puan Aida nak tambah atau tidak. Kita ada jumlah peserta maksimum 45 orang. Sekarang 342, ada yang lain terputus dan sebagainya. Jadi kita ada setakat yang kuota yang diberikan pada saya 3 lah. Kalau Puan Aida dia nak bagi 5, dia tambah 5 cabutan bertuah. Terima kasih Puan Aida. Jadi 5 cabutan bertuah ini sudah tentulah ada syarat-syarat untuk jadi calon-calonnya. Calon pertama, yang pertama kena buka kamera video anda. Yang kedua, anda adalah peserta yang join sejak dari mula kelas ini. Dan yang ketiga, saat lagi bila kita putar roda impian, maka orang yang menang itu bila kita panggil, video dia terbuka, suara dia menyahut. Kalau kita panggil, suara tak menyahut, video pun tak ada, kita batalkan kemenangan dia. Jelas, semua benda ada peraturan. To be fair to everybody. Alright, jom saya dah setkan fortune, win, apa ni? Roda impian ni. Roda impian dah mula akan saya putarkan. Ada juga cakap tu. Okey, kita akan mulakan pusingan roda impian. Kalau siapa boleh nampak, saya putar. Dia dulu program roda impian kan. Putar Alim, putar. Diputar Cik Amrus, putar. Apa nama yang naik? Mari kita tengok. Yang pertama, saya pun tak bohong tapi orang ni memang selalu menang. Aku pun tak tahu nama macam mana dah. Nampak tak? Nampak? Siapa nama yang pertama? Syarifah Ibrahim daripada Paloh 3, Gua Musang, Kelantan. Saya putar depan anda. Okey, take note dia, Syarifah Ibrahim. Ustaz, tolong take note Ustaz. Saya takut lupa. Okey, kita pergi kepada siapakah pemenang yang kedua. Siapa yang menang kedua ni? Kita pusing kita pusing. Pemenang yang kedua, Terapi Manhaj daripada tajaan daripada pihak syarikat. Tengok nama apa naik? Nampak? Nampak? Pemenang kedua. Saya nak panggil nama, ada tak nama Kak Rogayah daripada Paloh? Ada tak Kak Rogayah? 1. Kak Rogayah 2. Kak Ayah Rogayah 3. Tak ada. Okey, kita batalkan. Kita pusing untuk yang kedua. Okey, kita akan pusing untuk yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, harap bertenang dan bersabar. Siapakah pemenang dia untuk hadiah kedua? Untuk hadiah yang kedua, nama siapa naik tu? Pusing lagi. Harap bersabar. Pasal tadi tu dia menang orang yang sama pula. Okey, kita tengok. Siapa pemenang? Tengok. Siapa pemenang nombor 2? Ada nampak? Tak nampak. Ustaz Azman daripada Tumpak Kelantan. Nombor 2, hadiah kedua. Nombor 3 pula. Tak nampak. Nombor 3 pula ya. Kita tengok siapa menang. Dia kacau buat iklan lah. Kita tengok siapa kita putar. Roda impian ni, kita tengok siapa yang menang. Dia sedang berputar. Siapa tu nama? Nampak? Ada tak? Yang ketiga Kamarul. Ada Kamarul kat sini tak? Ada tak Kamarul? Mana Kamarul? Rezeki. Mana Kamarul? Kamarul?
Yang ketiga Kamarul. Oh, nampak dia. Tadi tak nampak. Ilah. Okey, tanya Abang Kamarul. Abang Kamarul tolong WhatsApp. Okey, tolong WhatsApp ke nombor saya 0115788190. Tolong WhatsApp pada saya info username, alamat pengantaran dan sebagainya. Tanya Cik Kamarul, pemenang yang ketiga. Jadi kita nak pergi siapakah pemenang yang keempat? Pusing. Pusing, kita pusing. Tengok, dia berhenti kat siapa? Dia berhenti dekat siapa? Nampak nama saya keluar? Dia keluar nama yang sama juga. Kenapa? Okey, tak apa. Kita pusing yang keempat. Okey. Siapakah pemenang yang keempat? Sekejap. Okey, kita pusing. Pemenang yang keempat. Pemenang yang keempat. Ada masalah ke for the wheel of fortune ni? Pusing. Siapa pemenang yang keempat ni? Encik Ahmad. Ada tak Cik Ahmad? Saya tengok dekat dia punya video screen saja. Cik Ahmad, mana Cik Ahmad? Cik Ahmad. Tak tahu nama penuh dia apa, tapi dekat kamera dia tu tulis Ahmad. Bukan Abang Ahmad. Ada tak? Mana dia? Mana dia? Cik Ahmad. Ada tak? Okey. Cik Ahmad mana video? Tak nampak. Cik Ahmad, saya nak tengok video. Buka video. Cik Ahmad, buka video, saya tak nampak. Dan unmute. Mana Cik Ahmad? Ada, tu dia Cik Ahmad. Tengok dekat message, nombor telefon saya. WhatsApp pada saya dekat nombor telefon tu untuk hantar info, hantar nama penuh, username dan alamat pengantaran dia serta nombor telefon supaya saya boleh bagi laporan daripada syarikat untuk dihantar terapi manhas. Alright, tadi Cik Ahmad. Dan yang terakhir, kita dah pergi pada pemenang yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, apa dia menang? Cina. Okey, kita pusing. Dia keluar siapa? Pusing pula. Pusing dulu. Yang kelima. Ada nama Nelly Cheng. Miss Nelly ada, saya tak nampak video. Itu dia. Tahniah. Kita ada Puan Nelly. Thank you. Tahniah, congratulations. Tolong WhatsApp pada saya 0115788190 ya. Saya ada letakkan nombor telefon saya. Nanti saya minta sama. Ya, nanti saya tanya itu au. Okay. Golden key. Tolong ambil nombor phone saya ya. 0115781980 untuk hantar nama, username dan juga alamat pengantaran supaya syarikat boleh uruskan pengantaran. Alright, jadi terima kasih banyak kepada anda semua kerana telah join kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Aida sebab memberikan itu yang saya, kalau dengan Puan Aida ni, saya sebenarnya saya suka sebab apabila Puan Aida membuat produk, dia buat produk dan dia guna dulu. Saya tahu ada beberapa formula dia yang saya sendiri dah guna tapi sampai sekarang belum pergi dia keluarkan sebab dia nak guna sampai puas.
Masalahnya dia boleh guna apa, aku tak apa-apa lagi kan. Jadi contohnya skincare dan sebagainya, Puan Aida ada banyak sangat formulasi skincare sebenarnya. Kan, kalau masa awal pada tahun 2019 ujung dan awal Disember memang awal 2020 waktu itu leader wanita tak ramai lagi. Jadi formula skincare tu duduk perak macam tu je. Dia hantar tester je. Ramai dah terima tester. Tapi sekarang ni saya tengok dalam kelas ni pun ramai dah leader wanita ni, kan. Jadi tengoklah bila masa dia nak keluar skincare buat daripada Stevie Star, Sivit pun ada. Saya pun tak tahu, lama tak pergi office. Nak juga Ustaz. Ustaz nak comel juga. Jadi itu antara pasaran yang baik. Mudah-mudahan ya kita Ayah Hak nak pergi ambil. Hai, nak bagi sini ke Ustaz? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, insya-Allah Ayah Hak nak pergi ke Melgong. Oh, tu dia. Jadi terima kasih banyak daripada semua. Terima kasih Puan Aida. Jangan jemu-jemu untuk bantu kita buat kelas. Lepas ni kita buat produk lain pula. Mungkin lepas ni kita fokus pada Botafas pula, insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.